اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 44, baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 44, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 4. Fatana. Erti fatana, cerdik. Cerdik itu erti kepada fatana. Cerdik yakni tajam akal. Dalam semua kitab, cerdik yakni tajam akal. Tapi kita tak sebut dah cerdik tu tajam akal. Tapi kalau dah ayat kitab, cerdik yakni tajam akal. Kalau tidak cerdik, tumpu akal. Kira macam mana? Cerdik dalam satu kitab ditulis cerdik yakni tajam akal. Itu ayat kita. Tapi kita tak guna ayat tu dah. Kita guna juga. Dia ni yang main ni tajam akal gitu. Kalau tidak cerdik, tumpu akal gitu. Ni hak ayat kita. Cerdik dalam kitab ditulis tajam akal. Cerdik ni dengan sekira-kira. Ini taswir daripada gambaran daripada cerdik. Dengan sekira-kira dapat mengalahkan perkataan lawannya dan membatalkan, yakni merosakkan dakwa mereka itu lawan yang tidak sebenar. Ni. Cerdik ni dengan sekira-kira dapat mengalah perkataan lawannya dan membatalkan, yakni merosakkan dakwa mereka itu lawan yang tak sebenar. Itu cerdik. Cerdik ni maknanya dapat mengalahkan perkataan orang kafir lah kita kata, dan dapat membatalkan akan dakwaan mereka itu lawan orang kafir yang tak sebenar. Itu dia panggil cerdik. Sebab kalau tidak cerdik, perkataan lawan, perkataan orang kafir ni, yalah orang kafir ni berenah-berenah juga. Mereka berenah juga. Mana cerdik juga. Tapi Rasul ni, cerdik Rasul ni dapat mengalahkan perkataan lawan, segala lawan. Bukan kata Rasul ni apabila menyampaikan agama, kemudian kafir ni lawan dia. Kafir ni maknanya hujah dengan Rasul ni. Rasul pun apa-apa kelu, tak boleh nak menjelaskan. Rasul pun balik. Sebab apa? Sebab Rasul kalah, tak dapat nak mengalahkan hujah lawan, hujah orang kafir. Itu dak seumpama tu. Sebagaimana yang kita maklum kisah Nabi SAW
Nabi kita dengan puak-puak kafir Mekah, kita maklum cerita dianya. Puak kafir Mekah ni hantar hok pintar macam mana sekalipun, tapi akan kalah hujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita maklumlah Nabi Rasul ni bukan fatanah semata-mata. Ada Jibril pula yang tolong. Fatanah cerdik dah Nabi Rasul ni. Kemudian Jibril pula yang tukar tolong. Ada Jibril pula di sisi. Sedap lah. Cerdik dah Nabi SAW ni. Kemudian Jibril pula ada di sisi. Sebab itulah Nabi tidak pernah kalah dan berhujah dengan puak kafir. Cuma Nabi ni dia cerdik. Apa hujah orang kafir, Nabi biarkan. Maknanya hujah lah. Satu. Jadi Nabi diam. Orang kafir mula-mula kira sekali ni Nabi SAW tak boleh nak pergi dah tu. Sebab Nabi diam saja. Nabi diamlah sebab Nabi nak beri puak kafir ni hujah dahulu. Buat keluar dulu apa hujah puak kafir ni. Lepas tu Nabi diam. Pada ni buat keluar habis dulu modal mungkin tak. Buat keluar habis dulu modal mereka. Buat keluar. Jadi mula-mula orang kafir ni ingat tengok. Barulah apa ni? Bertemu buku dengan ruah benar. Ni Nabi SAW jumpa dah. Jumpa dengan gulawan molek ni. Sebab apa? Sebab Nabi senyap je. Nabi biarkan dahulu. Sampai masa Nabi jawab, keluarlah. Dah tak adalah Nabi cerdik, pintar, petok. Kemudian Jibril pula ada di sisi, nak pergi kok mana lagi. Akhirnya keluar. Akhirnya puak kawan-kawan dia kata, guru kita kena sihir dengan Muhammad dah. Hak tadi hak di atas ni, hak paling pintar ni kira boleh makan ni. Akhirnya keluar kawan tu. Kena sihir ke Nabi Muhammad dah kawan dia ni. Gitu je lah. Dia hanya boleh menuduh sahaja. Sihir lah apa semua. Nak berhujah memang tak boleh. Sebab tu orang kafir ni dengan Nabi SAW, kalau jerembung dia akan lari kot lain. Sebab apa? Memang tak boleh lawan. Memang tak boleh berhujah dengan Nabi SAW. Berhujah tak pernah menang pun. Kalah sama-sama. Tapi lagi nak ceritanya, taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan taufik hidayah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak boleh bagi hidayah akan mereka yang engkau kasihi, iaitu Abu Talib, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang bagi hidayah kepada sesiapa yang Allah kehendak. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tak boleh bagi hidayah bagi mereka yang engkau kasih. Abu Talib ni. Siapa ke terakhir tu Nabi masih lagi dakwah tu supaya mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi masa Abu Talib nak mati ni pok-pok pembesar Quraisy ni, hak kafir ni, duduk di sisi ni. Jangan tinggal. Jangan tinggal hak lama. Kalau tinggal hak lama, malu kita dengan tok nenek. Ni. Pok-pok kafir Quraisy pembesar ni. Duduk jaga ni. Abu Talib ni. Takut nanti kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah kan last minute kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tinggal hak tok nenek lah jadinya. Nanti macam mana nanti nak berhadapan dengan tok nenek ni pok-pok kafir. Nabi duduk dakwah ni, duduk hasuk ni. Tapi dia kata engkau tak boleh bagi hidayah bagi sesiapa yang engkau kasihi, walakin Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala yang beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendak. Dalam ayat yang lain pula Tuhan kata ke Nabi kita, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Tadi innaka la tahdi, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak boleh bagi hidayah
Ayat yang lain pula Tuhan kata innaka latahdi ila siratim mustaqim. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau beri hidayah. Ni innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang engkau kasih ya Muhammad. Tapi di ayat yang lain pula Tuhan kata innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau ya Muhammad boleh bagi petunjuk kepada jalan yang sebenar, boleh bagi hidayah pada jalan yang sebenar. Mana pula gitu? Innaka latahdi, hidayah yang sampai kepada maksud. Innaka latahdi ila siratim mustaqim, maknanya Nabi hanya boleh bagi petunjuk kepada jalan saja, kepada jalan sampai kepada maksud. Yang menjalani jalan yang sebenar ni hanya milik Allah. Jadi hak Nabi dia panggil hidayatut tariq. Mana apa ni? Nabi boleh bagi petunjuk kepada jalan yang sebenar. Ni jalan sebenar, ni jalan sebenar, ni jalan hak tak sebenar ni. Nabi hanya boleh bagi petunjuk, boleh bagi jalan. Ni sebenar, ni sebenar. Tetapi hidayah yang sampai pada maksud, yang mana boleh kekuatan boleh mengikuti jalan sebenar ni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah itu tariq ni rasul, ni ulama, orang yang mengajar, orang yang menyampaikan, orang yang berdakwah. Ni orang mengajar, orang menyampaikan, orang yang berdakwah, setakat tunjuk jalan sebenar. Itu je. La tahdi ila siratim mustaqim, tunjuk kepada jalan sebenar. Ni jalan sebenar ni. Ni orang dakwah ke, orang nasihat ke, orang nasihat samalah. Dia boleh nasihat, tunjuk jalan yang sebenar, tetapi boleh mengikuti jalan sebenar sampai pada maksud hanyalah hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidayah ni kepada jalan sebenar, tunjuk jalan sebenar, Nabi ada hidayah ni. Sampai kepada orang yang dakwah, orang yang nasihat, ada hidayah ni. Mana apa? Tunjuk jalan yang sebenar. Orang hak dengar dakwah ni, orang hak dengar nasihat ni, dia pun hanggu, iyalah betul lah tu, sebenar dah tu. Tapi tak gerak juga. Sebab apa ni? Tak ada hidayah yang sampai kepada maksud, yakni turut jalan yang sebenar. Hak tu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Jadi kalau nak kira juga, Nabi ni fatanah cerdik, pintar, tak pernah kalah berhujah dengan puak kafir, ada Jibril sebelah ke, tapi hakikatnya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia adat kata ke, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam keturunan pembesar-pembesar Quraisy. Bukan Nabi ni tok nenek dia orang biasa-biasa. Kita naik ada tahta tu, kalau kita baca dalam sejarah kan, menjadi raja tu nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembesar. Nabi ni bukan daripada keluarga orang biasa-biasa. Bukan setakat tu nenek Nabi ni pembesar-pembesar. Tu nenek Nabi di kalangan orang yang akhlak cukup baik. Walaupun dalam keadaan kafir Mekah ni puak jahiliyah, walaupun kafir Mekah ni puak jahiliyah, tapi tok nenek Nabi di kalangan orang yang berakhlak mulia. Bukan kata tok nenek Nabi ni orang-orang yang menzalimi orang, tidak. Orang-orang yang cukup adil ketika tok nenek Nabi menjadi raja, menjadi pembesar-pembesar kaum. Tok nenek Nabi ni dikenali pembesar-pembesar kaum yang adil, bijaksana dan adil. Itu nenek Nabi. Maknanya Nabi ni keturunan yang terkemuka lah di kalangan kafir Mekah ni.
Bukan mari daripada keturunan hak biasa-biasa. Takkanlah orang besar nak turut seseorang yang lahir daripada keturunan hak biasa-biasa. Komanglah orang besar nak turut seseorang yang lahir daripada keturunan bawahan. Ada. Nabi keturunan atasan. Dan mak ayah Nabi pula lelaki dan perempuan yang paling mulia pada masa itu. Yang paling baik yang pada masa itu. Siapa lelaki yang paling baik? Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa yang paling baik dengan perempuan? Aminah. Ni hak paling baik. Mana patu Nabi pula daripada budak lagi sudah banyak berlaku irhas. Irhas ni perkara pelik, perkara mencari adah yang berlaku di Rasul tapi masa tu tak Rasul lagi. Dia gitu. Dia kalau nak panggil mukjizat ni lepas jadi Rasul baru panggil mukjizat. Mana kalau Nabi SAW perkara yang mencari adah dinamakan mukjizat selepas daripada 40. Lepas daripada dilantik di Nabi dan Rasul berlaku perkara yang mencari adah baru dinamakan mukjizat. Tapi kalau sebelum jadi Rasul berlaku benda pelik, dia tak panggil mukjizat, dia panggil irhas. Irhas ni saya pun nak letak makna tak pandai. Cuma irhas ni kalau kemudian Nabi SAW mengisytiharkan bahawa ianya telah dilantik oleh Allah menjadi seorang Rasul, maka irhasnya ke mana? Patutlah sebelum ni daripada budak lagi ni berlaku benda pelik. Ni orang istimewa ni kena Rasul. Sebab itulah berlaku benda pelik tu pada masa dia budak-budak ni, pada masa sebelum menjadi Rasul lah. Itu dipanggil irhas. Mana apa? Persediaan ke apa? Mana bila Nabi SAW mengaku sebagai Rasulullah, maknanya patut pun Tuhan pelaku benda pelik di Nabi daripada budak lagi ni. Ni manusia yang istimewa ni yang akan dilantik menjadi seorang Rasul. Itu panggil irhas. Nak tahu mana apa? Sebab saya mengaji pun irhas tu saya tak ada catat makna. Maknanya kalau saya tak catat makna tu, tunggu tak bermakna tu. Kalau tunggu bermakna, memanglah saya hok mengaji ni bukan kata perkataan hok jarang-jarang dengar letak makna. Perkataan hok tahu makna pun kalau tunggu sebut makna, tulis pula makna. Tulis pula, tahu dah makna. Tulis pula. Sebab apa? Sebab tahu makna pada masa tu. Tua-tua dah ingat makna kan? Jadi walaupun tahu makna, tulis. Tapi kalau saya ngaji irhas ni, tak ada saya tulis. Dan saya ingat pun gitu je. Irhas, mukjizat, karamah, istidraj, gitu je. Istidraj tu pun atau ada terjemahan saya mengaji. Istidraj ni permua. Permua. Jadi Tuhan perlakukan kepada seseorang yang fasik perkara mencari adah. Ianya orang fasik. Wa amma tapi ilmu fardu ain tak mengaji. Tu orang fasik sebab mengakali jahil fardu ain dan sebesar orang fasik. Tapi dia wa amma dia nak berlaku benda pelik di dia nak mengaku dia wali contohnya. Tuhan pun perlaku benda pelik di dia. Benda yang mencari adah. Dia tahu perkara yang akan berlaku kemudian. Dia tahu apa penyakit seseorang yang datang berjumpa dengannya. Dia tahu seseorang tu ada masalah apa. Dia tahu seseorang tu datang berjumpa dengannya dengan niat tujuan apa. Ni. Tapi bukan ilmu sihir. Bukan ilmu jin ni. Dah bukan. Dia tak ada belajar ilmu sihir. Tak ada ilmu jin. Tapi dia boleh tahu ni berkait mencari adah. Mencari adah tu. Tapi dia orang fasik. Itu dia panggil istidraj. Istidraj ni hak saya ngajinya permua. Tu je. Permua. Apa makna permua? Tuhan beri benda pelik. Beri. Dia pun bertambah sesat. Pengikut dia pun bertambah sesat. Sampai masa Tuhan mati kan, Tuhan bubuh neraka. Tu. Beri, bubuh neraka. Itu permua.
Panggil istidraj. Kita permua ni, kita setakat mua tu adalah. Allah muanya budak ni, mak ayah dia manja. Mak ayah dia buat mua sangat dengan budak. Tu kita adalah mua tu tau. Mua. Nak beri. Kita kata sayang, dak sayang gitu. Itu merosakkan. Jadi mua budak tu. Keadaan ni. Beri. Konong-konongnya atas nama sayang. Tapi itu bukan sayang gitu. Itu merosakkan. Jadi mua, jadi punah budak tu. Tapi ni Tuhan beri. Biasa saya mengaji tu buat misalnya macam ayam daging lah. Tuhan dia beri makan. Sebelah malam takut tak nampak, Tuhan dia pasang lampu. Biar ayam daging ni siang makan, malam makan. Ayam kapung tu gelap malam. Tak ada makanan malam sebab dia gelap. Mata tak nampak tau. Sebab dia gelap. Tapi bila ayam daging malam pasang lampu. Mana apa? Toi makan. Makan. Biar gemuk cepat jual. Tu maksud dia gitu nah. Ayam kapung ni tak ada pasang lampu malam, tak boleh makan malam. Tapi sayang ayam kapung ni pas sudah tak sembelih. Pakai mati gitu je ayam tu. Tak sembelih. Sebab apa? Sayang nak sembelih. Tapi ayam daging diwi makan siang malam. Tuan dikasih dak? Dak, nak jual cepat. Gitu. Contoh. Istidraj. Mana Tuhan beri perkara mencari adah pada orang fasik. Tapi bukan Tuhan redha. Tuhan nak menyesatkan dia dan pengikut dia. Itu istidraj. Irhas ni Tuhan pelakukan benda pelik di Rasul tapi masa tu belum Rasul. Dia kata. Jadi Nabi kita ni daripada kelahiran lagi dah. Daripada kecil bayi lagi. Daripada menikah umur sentiasa berlaku benda pelik di Nabi SAW ni. Dan benda pelik yang berlaku di Nabi ni orang kafir Mekah tahu belaka. Bukan benda ni benda yang tersembunyi, bukan. Ada ni. Hak Nabi pergi ke Syam bawa perniagaan tu, pergi teduh balik teduh tu, memang orang tahu belaka. Dan memang orang angkat tinggi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana puak-puak kafir Quraisy nak buat jahat, dia takkan buat jahat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata mereka tak ajak Nabi buat jahat. Bahkan mereka takkan buat jahat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Malu. Mereka sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau gitu Tuhan pelakukan kepada kehidupan Nabi sebelum Nabi menjadi rasul, kemudian Allah Taala melantik Nabi jadi rasul, ada kata seorang lah orang Mekah tak akan ni lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan semua turut, tak ada turut pun. Mana ni? Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Situ. Jadi pelik apa kitanya? Cerita apa-apa orang dak pakat pelik apa? Kita baik-baiknya kemudian aja. Sekarang baru baiknya. Dulu pun ngarut juga. Oh, sekarang pandai nak dakwah, pandai nak nasihat. Dia tu bila hok jadi baiknya. Baru ceh dipanggil dah. Baru je nak dakwah orang. Nak nasihat orang. Orang pun tak terima. Pelik apa? Orang boleh ukit macam-macam kesalahan kita pada masa lampau. Nabi SAW tidak ada sebarang kesalahan. Sebab apa? Sebab kita ngaji dah kan, amanah terdahulu kan. Terpelihara daripada melakukan perkara dilarang selepas menjadi rasul, sebelum menjadi rasul, pada masa besar, pada masa kecil. Tengok. Hak kita bicara sifat yang kedua terdahulu. Sifat amanah. Sifat amanah terdahulu. Dan maknanya makna amanah tidak mengerjakan sekali-kali akan sekali tegah, dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun tidak mengerja sekali-kali akan sekali tegah ni pada zahir dan batin tidak ada. Waktu kecil dan waktu besar tidak ada. Waktu kecil pun tidak ada. Ni
Waktu kecil dan waktu besar. Dahulu daripada jadi Nabi, dan kemudian daripada jadi Nabi. Mana waktu kecil pun Rasul ni amanah. Tidak mengerjakan sekali-kali, akan sekali tegah. Waktu kecil dan waktu besar. Dahulu daripada jadi Nabi, dan kemudian dia jadi Nabi. Maknanya Nabi SAW ni amanah berjuru daripada kecil lagi. Jadi nak tolak Nabi ikut jalan mana lagi? Tapi nak ceritanya taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi cerdik pula. Mana Nabi tak pernah kalah pun ketika berhujah dengan puak kafir. Itu cerdiknya para-para rasul dan para-para anbiya. Cerdik dengan sekira-kira dapat mengalah perkataan lawannya dan membatalkan, ini merosakkan dakwah mereka itu lawang, yang ni orang kafir yang tak sebenar. Itu cerdik. Kita kalau tak cerdik mana ni, ialah perkataan tu salah, tapi kita nak berhujah kadang-kadang tak pandai. Sebab nak berhujah ni dia kena ada kepintaran lain pula. Dia hak point satu hal. Makna point tu kena cukup. Yang kedua, cerdik, pintar dalam berhujah. Ni ada ni. Sebab dia tu orang yang kita tengok kisah-kisah ulama-ulama muktabar terdahulu kan. Macam mana Imam Abu Hanifah berdebat dengan puak Dahri. Macam mana? Imam-imam muktabar terdahulu. Macam mana Imam Asy'ari berdebat dengan puak-puak Mu'tazilah contohnya. Mana mereka ni cerdik, poin mereka lengkap, ayat Al-Quran dan hadis Nabi, serta mereka pandai berhujah. Sebab apa? Mereka pintar. Mana IQ mereka ni Tuhan jadikan, kalau sekarang orang panggil IQ hak label tu lah kan, dia ada IQ hak ada orang IQ hak tinggi tu lah. Mana kalau kita cerdik juga kodoh-kodoh, tak bodoh mana. Maknanya hak point-point tu ada juga satu, tapi nak berhujah, nak hujah tu satu kepintaran, dia kena ada kepintaran yang lebih. Dia kena ada kepintaran yang lebih. Pintar-pintar, cerdik lah, tapi cerdik level biasa. Cerdik level biasa ni maknanya ilmu ada, point ada, ilmu ada, tapi mampu tak nak mengalahkan perkataan lawang, perkataan hujah mereka-mereka yang salah pegangan contohnya. Belum tentu. Pada ni ada pun kisah-kisah ulama-ulama muktabar dahulu tu memang mereka pintar luar biasa. Itu semua adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak rasul ni bukan setakat cerdik pintar, bahkan ada malaikat Jibril di sisi. Itu fatanah, cerdik. Yang mana dalam jangan lupa dalam kitab Hidayatus Subyyan kita terdahulu didatangkan sifat rasul 3 je. Sidik, amanah dan tabligh. Fatanah tidak didatangkan. Contoh lagi kitab Hidayatus Subyyan. Itu kitab-kitab yang biasa orang ngajar kampung belakang lah tu. Kita Hidayatus Salikin kita baca yang kedua tu lah. Bicara bab sifat rasulnya, sidik, amanah dan tabligh. Fatanah tidak didatangkan. Sebab fatanah ni setengah pandangan dia sudah masuk di bawah tabligh. Dia nak menyampaikan agama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menyampaikan agama kepada puak jahiliyah. Puak jahiliyah dia panggil. Puak yang tidak bertamadun. Puak yang bertamadun kita maklumlah sebelah Palestin tu. Sebelah Palestin tu puak yang bertamadun sebab mereka rasul. Di sebelah Mekah ni lepas wafat Nabi Ismail alaihissalam tak ada.
Hak rasul-rasul nu sebelah Palestin. Silih berganti rasul. Silih berganti bukan setakat silih berganti. Terkadang 2-3 rasul satu masa. Tapi belah Palestin. Hak belah Mekah ni mati je Nabi Ismail AS, tak ada dah. Jadi puak kafir Mekah dia puak jahiliyah. Puak jahiliyah. Nak kata apa? Puak yang tak ada tamadun lah. Jadi Nabi dilantik oleh Rasul untuk tabligh, untuk menyampaikan agama yang asingnya kepada puak penyembah berhala. Ada pun puak di Palestin tu, puak Yahudi di Palestin tu, dia berpegang kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang telah diubahlah. Tapi maknanya disebut kata Allah, mereka bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebelah ni puak kafir wasani, kafir semua berhala, bukan kafir ahli kitab. Kafir ahli kitab ni kafir Yahudi Nasara. Ni kafir wasani, kafir semua berhala. Jadi Nabi dilantik Rasul untuk menyampaikan agama puak jahiliyah. Pastilah Nabi fatanah. Jadi fatanah ni masuk di bawah tabligh. Kalau tidak fatanah, macam nak menyampaikan? Sebab dalam menyampaikan mesti ada pertanyaan, mesti ada berhujah dalam menyampaikan. Takkanlah yang disampaikan tu berdiam diri. Maknanya hak nak turut pun pasti mereka ada banyak pertanyaan. Yang nak lawan pula lagilah banyak pertanyaan, banyak hujah dianya. Jadi kalau Rasul yang dilantik untuk tabligh menyampaikan, tiba-tiba tidak cerdik, tidak tercapai hikmah dilantik menjadi Rasul untuk tabligh, tak tercapai lah. Hikmah dilantik Rasul untuk tabligh, untuk menyampaikan. Tiba-tiba yang dilantik Rasul untuk menyampaikan tadi ni tidak bersifat dengan fatana, tak boleh nak menyampaikan, bila dihujah oleh kaum, akhirnya balik kosong gitu je, tak tercapailah hikmah dilantikkan Rasul untuk tabligh. Maka Rasul yang ditugaskan untuk tabligh pastilah fatana. Jadi fatana masuk dalam tabligh dah. Itu atas kitab hak sifat Rasulnya sidik, amanah dan tabligh. Tak ada fatanah. Jadi kalau kita jumpa lain kali tu, kita tak pelik lah. Dah kita kan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, tabligh dan fatanah. Tiba-tiba sidik, amanah, tabligh, tercengang kita. Tak cukup ni, mana satu lagi? Kita faham lah. Jadi fatanah ni dia sudah masuk di bawah tabligh. Mana Rasul yang menyampaikan pasti cerdik, yang boleh mengalahkan lawan ketika menyampaikan, dan boleh membatalkan dakwaan lawan yang tak sebenar ketika menyampaikan. Itu atas pandangan sidik, amanah dan tabligh. Tidak didatangkan sifat fatanah. Cuma nanti dalam kitab Pati Paridah ni, apabila sifat Rasulnya 4, sidik, amanah, tabligh, fatanah, atas jalan tafsir ni, atas jalan tafsir, atas jalan ijma', jalan kasarnya, Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia, bukan hanya 4, banyaklah. Sebab dia manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara tafsir, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi lawangnya 4. Maka capur-capur nanti dalam kitab Pati Paridah kita keluar jumlahnya 50. Jumlah 50. Tetapi kalaulah sifat Rasul 3, lawangnya 3, hak wajib kurang 1, hak mustahil kurang 1. Jadi tak cukup 50. Tak cukup 50. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan dia cukup juga 50. Walaupun sifat Rasulnya 3, sidik, amanah, tabligh, maka lawang pun 3 juga. Jadi sifat wajib kurang 1, sifat mustahil kurang 1. Jadi kalau kira 50 jadi 48 lah. Tak, dia 50 juga. Dikira macam mana jadi 50. Hal ni dalam kitab Hidayatus Sibyan lah. Jadi sifat harus bagi Allah, harus Allah mengada dan meniadakan. Sifat harus bagi Rasul,
harus Rasul bersifat dengan sifat manusia. Kan gitu? Sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat harus bagi Allah dan Rasul. Apa sifat harus bagi Allah? Harus Allah mengada dan meniada. Mana sifat harus bagi Rasul? Harus Rasul bersifat dengan sifat manusia. Gitu. Jadi hak harus ni ada lawan pula. Bukan hak wajib je ada lawan. Sifat wajib ada lawan. Sifat wajib bagi Allah ada lawan. Sifat wajib bagi Rasul ada lawan. Sifat harus pun ada lawan juga. Harus bagi Allah mengada dan meniada. Lawan dia mustahil Allah tidak mengada dan tidak meniada. Dia gigi situ. Sekarang sifat wajib ada lawan sifat mustahil. Wujud ada lawannya Adam tak ada pada ni. Kudrah kuasa lawannya ajzung lemah. Sifat harus ni ada lawan. Harus Allah mengada dan meniada, mustahil Allah tidak mengada dan tidak meniada. Dia mari lawan. Kemudian sifat Rasul harus bersifat dengan sifat manusia. Mustahil Rasul tidak bersifat dengan sifat manusia. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat Tuhan. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat malaikat. Harus Rasul bersifat dengan sifat mustahil. Harus Rasul bersifat dengan sifat manusia. Didatangkan lawan kepada sifat harus. Mana? Mustahil Rasul tidak bersifat dengan sifat mustahil. Dengan bahawa mustahil Rasul bersifat dengan sifat Tuhan. Mustahil Rasul bersifat dengan sifat malaikat. Mesti Rasul bersifat dengan sifat manusia. Datangkan mustahil. Jadi harus bagi Allah ada lawan dia satu. Harus bagi Rasul ada lawan dia satu. Jadi 50 juga lah. 50 juga. Walaupun sifat yang wajib bagi Rasul didatangkan 3 saja, lawan pun 3 saja, kurang 2. 2 tu dicukupkan dengan lawan bagi sifat harus bagi Allah, lawan bagi sifat harus bagi Rasul. Jumlahnya 50 juga. Kita hak 50 hak biasa tu lah. Sifat wajib bagi Allah 20, lawan 20, 40, harus 1, 41. Sifat wajib bagi Rasul 4, lawan 4, harus 1 jadi 9. 41 campur 9 jadi 50 untuk kita biasanya. Tapi bila sifat Rasul hanya 3, sidik, amanah, tabligh, tidak datangkan fatanah, maka sifat wajib bagi Rasul kurang 1, sifat mustahil kurang 1. Jadi nak sampai 50 macam mana? 50-nya lawan kepada sifat harus bagi Allah, lawan kepada sifat harus bagi Rasul, jadi 50 juga. Tahu cara kira? Jadi kalau kita jumpa kitab, kita ada tersalikin kita lah. Sifat Rasul 3 jua, sidik, amanah dan tabligh, yang mana sifat fatanah sudah masuk di bawah sifat tabligh. Rasul yang diperintahkan menyampaikan agama, pastilah Rasul yang menyampai ini cerdik, yang boleh mengalahkan perkataan lawan ketika menyampaikan agama, dan dapat membatalkan dakwaan orang kafir yang tak sebenar ketika menyampaikan agama. Tapi kita yang masyhurnya fatanah bilang asing. Jadi sifat yang wajib bagi Rasulnya 4. Macam nak kita pati paridah, barulah tak payah nak orang banyak. Tapi biasa dah orang tanya gitu. Dia jumpa dalam kitab, dia kata sifat Rasul 3, sidik, amanah dan tabligh, tidak didatangkan fatanah. Macam mana kita ni? Pertama-tama kita ada tu salikin, baru jumpa sifat Rasul 3. Kita tu salikin pun tak ingat dah. Dah tu salikin kita ni 3 ni. Sebelum tu pernah jumpa tak kita ngaji satu kitab yang lain, sifat Rasulnya sidik, amanah dan tabligh, tidak didatangkan fatanah. Tak pernah jumpa? Ngaji sifat 20 lama dah. Daripada muda ngaji sifat 20. Tak pernah jumpa sifat Rasul 3. Bukan tak pernah jumpa tu, dah ingat. Dan kalau ngaji kita ada tu salikin, memanglah sifat Rasul 3. Kadang-kadang kita ni gitu. Dan kita ada tu salikin 3 je. Dah saya belajar sebelum ni tak jumpa pun 3. Bukan tak jumpa 3, kamu tak ingat. Dah ingat 3.
Tambah pula kalau orang hok baca pula sidik amanah tabligh. Ikut kitab je. Lepas tu fatanah dia tak cerita apa pun. Orang hak belajar pun apa tak ada fatanah biar. Orang hak mengaji pun tak tanya. Orang hak mengajar pun tak cerita. Tak tahu jugalah. Atas pandangan sifat Rasul 3 yang wajib wajib mengetahui dan berpegang cara tafsir 3 ni, kenapa tidak dikatakan fatanah? Sebab fatanah sudah masuk di bawah tabligh atas pandangan ni. Kemudian kita balik kepada bicara fatanah. Kita ni bicara sifat yang wajib pada akal di Rasul. Kita bicara sifat yang wajib pada akal di Rasul. Kemudian wajib pada syarak kita berpegang akan sifat yang wajib pada akal di Rasul ni. Kan kita kan sidik, amanah, tabligh, fatanah wajib pada akal. Mana tidak tergambar di akal kita kalau Rasul tak ada sifat sidik. Tidak tergambar di akal kita, tak terima akal, tak logik akal, Rasul tidak bersifat dengan amanah, tabligh, fatanah. Itu dipanggil sifat yang wajib. Sifat mustahil pula tak tergambar di akal kita bahawa Rasul ni bersifat dengan kazib, dusta. Tak tergambar di akal kita bahawa Rasul ni bersifat dengan khianah. Itu sifat mustahil. Itu hukum akal. Kemudian hukum syaratnya wajib kita berpegang di akidah Rasul benar, tidak dusta. Wajib berpegang di akidah kita Rasul ni amanah, tidak khianah. Wajib berpegang di akidah kita Rasul ni tabligh, tidak kitman, tidak sembunyi. Wajib kita berpegang di akidah kita Rasul ni fatanah, tidak baladah, tidak bodoh. Ini wajib syarat atas kita. Berpegang akan sifat yang wajib bagi Rasul dan berpegang akan sifat yang mustahil bagi Rasul. Sifat wajib kita berpegang tentu sungguh Rasul benar, amanah, tabligh dan fatanah. Kita berpegang di akidah kita tentu tak sama sekali Rasul dusta, Rasul khianah, Rasul sembunyi wahyu, Rasul bodoh. Ini hak wajib syarat atas kita. Kemudian hak wajib syarat atas Rasul pula. Hak wajib syarat atas Rasul. Sebagaimana kita ni ditaklifkan syarat, diberati syarat, Rasul pun ditaklif syarat juga. Ya, Rasul pun diwajibkan dan ditegahkan. Rasul pun macam kita, diwajibkan dan ditegahkan. Tapi Rasul ni maksum, terpelihara daripada melakukan tegahan. Berarti tegahan juga pada Rasul tu. Cuma Rasul ni terpelihara. Gitu. Kan kita panggilkan Rasul ni maksum. Apa makna maksum? Rasul ni terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Berarti perkara tu atas Rasul pun dilarang juga. Bukan atas ummah je dilarang. Atas Rasul pun dilarang. Tapi Rasul maksum terpelihara. Ada ni. Mana Rasul ni ditaklif syarat macam kita juga. Bukan terkadang kita sunat, Rasul wajib. Kita sunat ibadah korban, Rasul wajib ibadah korban. Pada ni. Apa laginya? Kita sunat sembahyang duha, Rasul wajib sembahyang duha. Berat ada kita laginya. Kepada kita ummah disunatkan, kepada Rasul diwajibkan. Mana atas Rasul ni ada kewajipan dan larangan. Kita ni ada kewajipan dan larangan. Rasul kita Nabi SAW. Nabi ni ada surah larangan, Rasul dianya Nabi sendirilah. Sebab Nabi SAW ni menjadi Rasul kepada sekalian. Bal ila nafsi. Bukan Nabi kita menjadi utusan, bukan kepada diri Nabi sendiri. Bukan Nabi menjadi utusan kepada manusia sahaja. Bukan Nabi kita menjadi utusan kepada diri Nabi sendiri. Nabi wajib sembahyang. Daripada mana? Daripada Nabi sendiri sebagai Rasul. Pada ni. Kita wajib sembahyang kerana syariat yang datang oleh Nabi.
Nabi wajib sembahyang kerana syarat yang datang oleh dia sendiri. Mana Nabi menjadi rasul, menjadi utusan, kita fahamlah. Menjadi rasul kepada sekian manusia, jin dan manusia. Nabi menjadi rasul bukan hanya pada jin dan manusia, bal ila nafsi, bukan Nabi menjadi rasul kepada diri Nabi sendiri. Maka Nabi pun ada kewajipan macam ummah, dan Nabi pun ada larangan macam ummah. Ada ni. Jadi wajib atas rasulnya bercakap benar. Wajib dah bercakap benar. Kalau rasul dusta, berdosa. Macam kita juga nah. Tapi rasul terpelihara daripada dusta. Ada ni. Jadi sekarang hukum akal kita, hukum akal, rasul wajib sidik. Hukum akal ni, rasul mustahil dusta. Atas kita hukum akal. Atas rasulnya, rasul wajib cakap benar, rasul dilarang cakap dusta. Dia gitu. Tapi hukum akal tadilah. Tapi kalau kita, kalau kita dari segi hukum akal, kalau rasul dusta mustahil pada akal. Mana ni? Rasul benar wajib pada akal. Rasul dusta mustahil pada akal kita. Kita benar, kita dusta. Hukum akalnya duduk tangga mana? Sekarang hukum akal ni, mana benar? Fikir cara akal. Rasul utusan Allah pasti benar. Rasul utusan Allah pasti tidak dusta. Dusta rasul akal tak terima. Kita pula, kita ni benar, kita ni tidak dusta. Hukum akal dia duduk tangga mana? Duduk tangga harus je. Harus pada akal. Seseorang bercakap benar, boleh terima akal. Cakap bohong, pelik apa manusia biasa? Mana apa? Akal boleh terima. Dia cakap benar, akal boleh terima. Dia cakap bohong, akal boleh terima. Jadi kalau kita cakap benar, harus pada akal. Kita cakap bohong, harus pada akal. Ada ni? Akal. Hukum syaraknya kita wajib cakap benar, haram cakap dusta. Tu hukum syarak. Hukum akal, hukum akal. Hukum syarak kita wajib cakap benar, haram cakap dusta. Tu hukum syarak, undang-undang agama. Hak tak jadi hukum akal. Ni kita nilai hukum akal. Kalau kita bercakap benar, harus je. Dia cakap bohong hari tu. Selama ni tak pernah bohong pun. Maksud apa tu? Dia bohong tu harus pada akal, tapi mustahil pada adat. Apa mustahil pada adat? Sebab sama-sama dia tak pernah bohong. Tiba-tiba sekali tu dia bohong. Dia bohong pelik. Ada masalah apa tu? Dia tak pernah bohong. Mana wajib pada adah dia cakap benar. Sebab memang dia cakap benar sama. Tu wajib pada adah. Adah ni apa? Hak sama-sama, hak sentiasa. Mana kalau orang ni sentiasa cakap benar, tak pernah sekali pun bohong, kita pun hukum adah dia wajib cakap benar, dia mustahil adah bohong. Tiba-tiba sekali tu dia cakap bohong. Pelik budak ni. Tak pernah lagi dia cakap bohong ni. Pada ni. Mana mustahil pada adat. Tapi boleh berlaku lah. Sebab dia ada masalah lah tu. Dari segi akal boleh terima je. Harus pada akal. Syarak kita faham lah syarak. Wajib cakap benar. Haram cakap dusta tu hukum syarak. Hukum akal lain. Hukum adat lain. Pening gitu tau. Follow. Sekali wajib. Sekali harus. Sekali mustahil. Cakap benar wajib pada syarak. Cakap benar harus pada akal. Cakap benar kalau orang yang baik wajib pada adah, mustahil pada adah kalau dia cakap bohong. Tu adah dia sama. Dia ni memang orang yang dipercayai. Mana wajib pada adah, dia mesti cakap benar. Sebab apa? Sama-sama dia benar. Satu ketika tu dia jadi bohong. Mustahil. Mustahil apa? Mustahil ada. Akal boleh terima. Akal boleh terima. Ada masalah tu dia jadi bohong tu. Tapi pelik tu. Pelik. Apa pelik? Tak serupa macam skala. Menyalahi adah. Tak pernah selama kenal dia ni, tak pernah sekali pun dia bohong. Kalau dia bohong sungguh sekali ni, Allah pelik sungguhlah. Dia panggil berlaku perkara yang mustahil ada.
Warna kita. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Biar jadi banyak sikit. Jadi kita balik semula. Atas rasul ada kewajipan syarak. Wajib rasul benar. Dusta rasul dilarang. Wajib rasul amanah berjuruh. Khianah rasul dilarang. Itu hukum syarak atas batang tubuh rasul. Wajib rasul menyampaikan. Sembunyi dilarang kepada rasul. Ni. Pada ni. Mana kalau rasul dusta, dosa. Kalau rasul khianah, berdosa. Kalau rasul sembunyi wahyu, berdosa. Tapi rasul maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Tak berlaku di rasul. Tapi hukum larangan dusta atas rasul, hukum larangan khianah atas rasul, hukum larangan sembunyi wahyu atas rasul, adalah. Tu perkara yang terlarang belaka. Tapi rasul maksum, rasul terpelihara. Tu 3 sifat. Kemudian rasul ni cerdik. Rasul cerdik. Hukum syarak atas rasulnya macam mana? Hukum akal atas kita, wajib rasul cerdik. Pada ni. Wajib syarak atas kita, berpegang rasul cerdik. Hukum akal, wajib pada akal kitanya, rasul cerdik. Hukum syarak atas kitanya, wajib kita berpegang rasul cerdik. Kita berpegang rasul cerdik, itu pahala akidah, pahala pegang, pahala iman. Pahala akidah tu, pahala iman tu. Kita berpegang rasul cerdik. Dan kita berpegang rasul cerdik, memang kita berpegang sentiasa rasul cerdik. Maknanya kita boleh pahala. Pahala akidah, pahala iman. Apakah hukum syarak atas rasul? Cerdik rasul tu. Hukum syarak atas kita, berpegang rasul cerdik. Hukum syarak atas rasul? Rasul cerdik, rasul boleh pahala. Kalau rasul bodoh, rasul berdosa. Tapi rasul tidak bodoh lah, sebab rasul maksum, terpelihara daripada dosa. Sekarang ni kalau rasul cerdik, rasul boleh pahala. Cerdik rasul, adakah wajib syarak? Adakah wajib syarak atas rasul? Ada. Tak masuk. Tak masuk dalam hukum syarak atas rasul. Sebab cerdik ni bukan perkara yang ikhtiari. Bukan perkara yang bangsa pilihan. Ada. Bercakap benar, pilihan rasul. Amanah, pilihan rasul. Tabligh, pilihan rasul menyampaikan. Fatanah, bukan pilihan rasul. Itu bukan benda ikhtiari, bukan benda yang boleh buat. Boleh pilih, boleh buat ke cerdik bodoh ni? Boleh pilih, boleh buat cerdik, boleh pilih, boleh buat bodoh. Tak boleh lah ni. Tak boleh nak pilih dia yang buat. Jangan gitu. Allah, kamu ni buat kau cerdik sikit. Boleh buat ke cerdik? Kan kadang-kadang kan, buat kau cerdik sikit, jangan bodoh sangat. Jadi cerdik bodoh ni boleh buat berapa kali. Ataupun dia kata, kamu ni buat bodoh kau sikit. Kalau kamu buat cerdik, semua benda orang akan suruh kamu buat. Kalau kamu buat bodoh ni, orang kurang sikit suruh buat apa-apa. Ada benda cerdik boleh buat, bodoh pun boleh buat. Tu bukan buat dak, tu berlakon dak kau ni. Tak, bukan. Dia cerdik bodoh ni bukan benda ikhtiari. Maka tak ada hukum syarak atas rasul. Bukan kata rasul diwajibkan cerdik. Bila rasul cerdik, rasul dapat pahala. Dah. Itu tak ada hukum syarak di situ. Tapi memang rasul diwajibkan menyampai. Rasul menyampai, rasul boleh pahala. Betul? Rasul diwajibkan benar. Rasul benar, rasul boleh pahala. Betul? Rasul diwajibkan amanah. Rasul amanah, rasul boleh pahala. Betul? Sebab rasul pun ada taklif syarak, ada hukum syarak. Rasul diwajibkan fatanah. Apabila rasul fatanah, rasul boleh pahala. Ada. Itu bukan perkara ikhtiari dipanggil. Bukan benda yang boleh pilih. Dia dosa pahala ini berkait dengan benda ikhtiari. Benda yang kita boleh pilih untuk melakukan. Badan ni. Barulah ada hukum syarak. Hukum syarak, suruhan dan larangan atas perkara yang ikhtiari, pilihan. Kalau perkara tu bukan pilihan, tak ada hukum dia. Tak ada hukum. Ada ni.
Pilihan, contoh-contoh pilihan. Dalam sembahyang kita berkata-kata batal sebab kita memilih. Tapi dalam sembahyang kita terlatah. Terlatah bukan pilihan. Dia terkeluar bukan pilihan. Tak batal sembahyang sebab bukan ikhtiari. Ada ni. Tengah sembahyang jatuh barang. Kucing ke main-main jatuh barang. Dia pecah lah. Bunyi lalu mulut dia. Latah. Bunyi mulut pula bukan hak comel. Hak tak comel, hak barang dia. Keluar mulut dia. Dah batal tak sembahyang? Ikhtiari tak? Pilih tak nak kata tu? Tak. Ni, terlancar. Dia panggil apa? Dalam kitab dia panggil terlancar lidah. Terkeluar perkataan tu. Ikhtiari ke tak? Pilihan ke tak? Tak. Maka tak ada hukum lah. Tak batal. Teruskan sembahyang ke berhenti. Ada ni. Hak bukan ikhtiari. Contoh ni. Dah. Kita tengah sembahyang, budak duk main depan kita. Cucu duk main depan kita. Dia main hak lucu. Lucu ada lucu. Kerana dia tu lah dia tak ada nak kacau kita sembahyang. Dia tak peduli pun kita sembahyangnya. Cuma dia main tepi kita sembahyang tu, dia bukan nak apa ni? Apa tu? Hak suruh ngila tu bukan dia nak jadi orang sembahyang ni ketawa dah. Tapi budak lagi 31 dia buat benda yang lucu misalnya. Ni. Maka hak setengah sembahyang ni wajib kena jaga diri. Jangan ketawa, jaga. Wajib tu. Punyalah jaga. Terkeluar juga ngilang. Buat ke tak tu? Pilih dah nak ngilang. Dak, kontrol dah. Habis kontrol dah. Tutup mulut dah. Terkeluar juga sikit. Pilih dah tu? Dak. Tak batal. Sebab tak ada ikhtiar dia. Tak ada pilihan. Maka tak ada hukum. Ada ni. Tak ada pilihan, tak ada hukum. Contohlah, tengah semayang mari kucing. Kita ni hak jenis mudah kejut. Mari kucing melompat kitanya. Dia melompat sekali sahaja batal dah semayang. Ia tak sama dengan gerak tangan, gerak kaki. 3 kali baru batal. Sekali tak batal lagi, makruh je. Tapi kalau melompat sekali batal dah. Sebab dia keji melompat ni. Tapi terlompat. Sebab apa? Sebab kejut ke kucing contohnya. Batal dah. Sebab dipanggil bukan ikhtiari. Bukan pilihan. Maka tak ada hukum. Ada hukum perkara yang ada pilihan. Kita memilih, kita melakukan, ada hukum dari situnya. Kalau bukan pilihan kita tak ada hukum. Tapi hakikatnya pilihan kita pun hak Tuhan juga. Hakikatnya pilihan kita pun qada qadar belaka. Tapi apabila perkara tu disandarkan pada pilihan kita, maka ada hukum. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Oh ada balasan kebaikan, ada balasan kejahatan atas barang yang diusahakan. Ni. Bahawa ada hukum. Ada ni. Jadi kalau hak jenis bukan ikhtiari tak ada hukum. Bukan benda ikhtiari tak ada hukum. Macam bukan benda ikhtiari ni contohnya perasaan takut. Perasaan takut bukan benda yang ikhtiari. Benda ni tak boleh nak, bukan bukan di dalam kekuasaan kita. Boleh tak kita nak jadikan kita tidak takut? Tak boleh. Dan penakut tu penakut lah. Ada ni. Orang perempuan contohnya lah penakut ni. Orang lelaki pun penakut juga, tapi orang perempuan lagilah penakut. Tapi ada orang tu bini dia berani untuk lelaki dia penakut. Apa-apa hal bini duduk depan lah. Boleh tanya juga tuan jadi tu adil dah tu. Jadi tu lelaki ni penakut, tuan bini hok berani. Jadi biasa opang ni lah penakut. Macam sekarang ni. Dengan isu semasa sekarang ni. Dengan Covid pun takut, dengan hok ning pun takut. Apa hukum takut ke makhluk gitu? Makhluk tak bekas, tak ada hukum. Tak ada hukum. Tak ada salah apa pun. Cuma apa? Bukan ikhtiari, bukan pilihan. Ini naluri yang Tuhan jadi kepada seseorang.
Tak boleh nak buat. Buat berani. Tak boleh. Dan penakut-penakut lah. Orang perempuan tu seorang di rumah. Rumah jauh sikit daripada orang. Lewat sikit suami balik. Takut tak? Takut. Jangan buat takut. Buat berani. Buat berani macam mana? Tak nak buat. Akan timbul perasaan takut. Berapa? Tengah malam dah ni. Rumah jauh sedikit daripada orang. Suami tak sapa-sapa lagi ni, tak balik lagi ni. Takutlah dianya. Takut pada apa tu? Takut pada makhluk lah. Makhluk ni bekas ke? Tak, yang kamu takut buat apa? Dosa kamu. Dosa apanya? Takut ni bukan benda ikhtiari. Bukan benda pilihan, tak ada hukum di situ. Pada ni. Samalah takut dengan COVID dah, bagai-bagai cerita ni. Jadi takut bukan trauma jadinya. Bukan setakat takut dah lah. Trauma ni sudah jadi sudah terlebih dah tu, dah trauma dah. Takut satu hal, trauma. Tapi itu kan benda ikhtiari, tak ada hukum. Dulu kan takut pada COVID, syirik kepada Allah. Sebab takut pada makhluk yang tak bekas. Ni pun orang belaka ni. Dia kata takut pada Allah adalah pegangan Allah. Takut pada Allah tu pegangan. Ni orang ceramah belakang ni. Jahilnya salah sangat-sangat. Akhirnya orang yang takut pada COVID syirik kepada Allah. Sebab COVID tak bekas, dia takut. Ni memang berat sangatlah. Salah sangat-sangat. Mana jahil sangatlah orang panggil. Lepas tu saya biasa cerita kisah seorang baba bila orang tanya di dalam kuliah, apa hukum takut ke COVID, syirik ke tak? Tak ada pasal-pasal. Baba ni tanya, dalam ramai-ramai ni siapa bini dua? Dia tanya. Orang tanya bab takut ke COVID ni syirik ke tak? Dia pergi tanya ramai-ramai, ada tak bini dua? Tak ada seorang bini dua. Sebab apa tak bini dua? Kerana takut ke bini. Syirik ke takut ke bini? Dia tanya. Faham lah. Ada ni. Tak, dia mana cerdik. Orang tanya apa hukum takut pada COVID, syirik ke tidak. Orang tak tanya soalan bodoh gitu. Tapi orang mengajar ni kata takut pada COVID, syirik kepada Allah. Ni pelik belakang ni. Jadi apa ni kita tanya, soalan kalau kita kata soalan lari lah soalan tu. Orang tanya lain lagi, tanya dalam ramai-ramai, siapa bini dua? Tak ada seorang. Kenapa tak bini dua? Takut ke bini. Dah syirik tak takut ke bini? Tak lah maksud dia. Lama mana tu orang duduk pusing gitu tu. Syirik kerana takut ke COVID. Allah kata pun orang lah. Yang merosok-merosokkan ni mari daripada orang agama jugalah. Yang beruniform agama, yang dianggap berpengetahuan agama, tapi sebenarnya jahil agama. Timbul-timbul tuduhan pelik-pelik tu dengan Dajjal lah, dengan Yahudi lah. Daripada orang agama juga. Dajjal ni, orang Islam ni Dajjal, ni Dajjal, ni Dajjal. Mudah-mudah je. Sebab apa Dajjal? Sebab dia pembohong. Betul ke dia pembohong? Dah dulu cocok duduh. Sekarang ni cocok booster pula. Dia siapa bohong? Dah duduh kan dulu. Duduh pada masa tu. Lepas tu kenapa dia tiga? Tengok pada semasa lah pula macam mana. Hak duduh tu dia punya apa ni? Dia punya apa, ketahanan dia lama mana? Sebab benda baru, benda yang ikhtiar usaha manusia. Gitulah kedudukan dianya. Nak sempurnanya kok mana? Dusta ke? Dustanya kok mana? Mudah-mudah kita kata dusta Dajjal. Sebab dusta. Yang dustanya siapa sebenarnya? Yang menyatakan orang dusta tu pendusta. Jangan mudah-mudah. Tapi orang lain pun akan tunggu. Oh, Dajjal. Dia kata Dajjal pada orang Islam. Dia kata Yahudi pada orang Islam. Ni. Jangan. Merosokkan. Dia merosokkan orang lain pula yang menuruti. Mudah. Tuduh Dajjal lah. Macam-macam. Kita nak tuduhkan dusta ni kena ingat baik. Ini tuduhan kepada seseorang. Kalau seseorang tu tidak dusta, berat nanti. Lepas tu yang menuduh pula orang rupa agama. Rupa agama diangkat sebagai tuan guru oleh orang jahil. Tapi melontarkan perkara yang seumpama tu diturutilah oleh orang jahil juga. Akhirnya Dajjal kan orang Islam, Yahudi kan orang Islam. Macam-macam yang letak kepada orang Islam. Dia kena beringatlah.
Kena beringat. Rupa tu rupa agama macam tadilah. Setakat takut pada COVID syirik, salah sangat-sangat. Sebab ini benda yang bukan ikhtiari, bukan pilihan. Ada ni. Benda yang ittirari dia panggil, tak ada hukum. Tak ada hukum. Tapi kita kena imbang lah, takut lah. Tapi kita kena ada redha, dia kena ada tawakul, kena ada belaka lah. Sebab kalau tidak, takut sangat-sangat, stres pula jadinya. Stres lah kalau takut sangat-sangat. Takut tak lari dah kitanya. Takut dah masih lagi 3,000. Terengganu pula kematian kadang-kadang tertinggi kematian di Terengganu ni. Tak takut apa? Kan ada kadang dalam berita tu kan, kematian 20 orang, 30 orang, yang paling ramai Terengganu. Maka timbul takut. Tapi lama-lama jadi apa? Jadi kalih dah. Lama jadi kalih dah. Tu. Mana apa ni sudah apa? Sudah tenang lah orang panggil. Sebab tu kita takut tu takut, tapi kita kena banyak sabar, redha, tawakul. Itu atas dalaman masing-masing lah. Kalau takut berlebihan dia jadi trauma, tapi jangan berani sangat. Jangan berani sangat. Itu semua ujian daripada Allah. Sampai bila itu khijaan Allah. Lepas tu hak vaksin yang datang, itu pun khijaan Allah. Vaksin tu orang kafir buat. Orang kafir buat tu pada zahir. Sekalian qada dan qadar Allah. Dah kenapa orang Islam bodoh tak buat vaksin? Kamulah bodoh sebab kamu tak pandai buat vaksin. Dia tanya. Orang Islam bodoh. Tengok orang ni company farmasi dunia boleh belia-belia. Siapa bodoh? Kamulah yang bodoh kalau tak pandai nak buat vaksin. Tanya pula. Dah orang Islam tak pandai. Dah ambil hak orang kafir buat dah selama ni. Duk makan ubat darah tinggi, duk makan ubat kecil manis, duk makan ubat apa lagi selama ni? Duk makan Panadol. Siapa buat? Pelik apanya? Mana dia kata orang Islam siapa bodoh? Sebab yang kaya company obat. Betul lah. Siapa bodoh? Kamulah bodoh. Mana zahir tu tuan susung benda tu mari daripada orang bukan Islam. Tapi hakikatnya semuanya susunan Allah Subhanahu wa taala. Selama mana COVID ni, selama mana vaksin ni, atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Mana ni? Cerita makhluk-makhluk tak boleh. Lepas tu cerita orang kafir boleh pula. Tu vaksin orang kafir buat. Tu vaksin orang kafir buat. Mana orang kafir buat? Kodak-kodak belaka tu kan. Kalau kita nak balik pada hakikat. Puak ni kalau cakap makhluk dia kata syirik. Vaksin orang kafir buat. Boleh pula. Mana ada orang kafir buat vaksin tu? Kodak-kodak belaka. Hakikat dia gitulah. Kalau nak cakap kafir buat pun cakap lagi lah. Tapi peliknya puak ni apabila cakap makhluk buat dia kata syirik. Tapi orang kafir buat boleh pula. Sama je makhluk belaka tu. Bagi kitanya itu semua adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah Subhanahu wa taala. Bahagian kita jaga diri, jaga keluarga molek. Jangan mudah-mudah nak tuduh orang ni dajjal Yahudi, jangan. Banyak benda yang kita tidak tahu. Kita jaga mulut, jaga tangan kita. Terutama sekali dalam FB tu jangan. Jadi setakat takut itu benda bukan benda ikhtiari, tak ada hukum. Kita bicara cerdik bukan benda ikhtiari, tak ada hukum. Adakah kalau kita cerdik boleh pahala? Tak. Adakah kita bodoh jadi berdosa? Tidak. Sebab apa? Itu bukan benda ikhtiari. Jadi rasa cerdik bukan kewajipan syarak atas rasa, sebab bukan benda ikhtiari. Rasa sidik, rasa amanah, rasa tabligh, kewajipan syarak atas rasa. Rasa cerdik tak ada hukum syarak. Hak kita, kewajipan syarak atas kitanya berpegang rasa benar, tidak dusta. Kewajipan syarak atas kita berpegang rasa amanah, tidak khianah, rasa tabligh, tidak sembunyi, rasa fatanah, tidak bodoh. Ini kewajipan syarak atas kita. Mana kita bicara kewajipan syarak atas kita. Itu kita tambah pada kewajipan syarak atas rasul. Dalil fatanah, kalau rasul tidak cerdik, nescaya tidak kuasa mengalah lawangnya, dan tidak kuasa itu mustahil. Itu dalil akan
Wallahu a'lam.